firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan kamu tidak akan dapat melemahkan kuasa Allah, yakni daripada menimpakan kamu dengan bala bencana, walaupun kamu melarikan diri di mana saja, di muka bumi, yakni atau di langit. Dan kamu juga tidak akan beroleh sesiapa pun yang lain dari Allah sebagai pelindung atau pemberi pertolongan. Surah Asy-Syura ayat 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu kembali dalam Al-Hidayah, teman muhasabah diri. Kali ini Al-Hidayah bersiaran dari Padang Majlis Perbandaran Seremban Negeri Sembilan, sempena Karnival TV3 2005. Saudara muslimin dan muslimat yang dimuliakan, tanpa mengira masa dan di mana jua, kutiplah permata walaupun di dalam lumpur. Artinya, ambillah peluang yang telah diberikan oleh Yang Maha Esa untuk menambah ilmu di dada. Walau dunia baru-baru ini telah dikejutkan oleh bencana yang tak pernah terduga oleh kita terutamanya, namun sebagai umat Islam, kita harus sedar bahawa setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Malah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 35 bermaksud, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kami pula akan menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan. Dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Bencana tsunami telah mengubah kehidupan ratusan ribu insan. Kehilangan orang tersayang dalam suasana tragis antara ujian berat yang memerlukan kekuatan rohani untuk menanggungnya. Isteri kehilangan suami, anak kehilangan ibu bapa, ibu kehilangan anak-anak permata hatinya. Dalam masa yang sama pula kehilangan segala harta benda. Namun berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Sebagai teman muhasabah diri, Al-Hidayah mengajak semua untuk melihat setiap musibah dari sudut positif dengan harapan dapat membantu menguatkan semangat untuk terus meniti kehidupan yang lebih bermakna. Untuk itu, Al-Hidayah telah mengundang pendakwah yang tidak asing lagi, yang berbahagia Dr. Sharifah Hayati Said Ismail, pensyarah akademik pengajian Islam Universiti Malaya, untuk mengupas tajuk ini. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Al-Hidayah malam ini. Kembali. Jadi, Doktor, tanpa kita meluangkan masa, saya persilakan Doktor untuk mengupas tajuk hikmah di sebalik bencana. Silakan, Doktor. Terima kasih, Raja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, yang mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga para penonton kita yang menyaksikan rancangan Al-Hidayah. Sebenarnya apabila kita bercakap tentang bencana, ya Raja, tuan-tuan, puan-puan, tsunami yang telah pun melanda kita di sini, di mana-mana, di Aceh, di mana-mana, ya. Sebenarnya kalau kita lihat, mungkin sekarang tsunami dah tak ada dah. Dah tidak berlaku di sini, dah tak berlaku di mana-mana. Ya, tetapi apa yang penting, yang kita nak tengok balik, yang kita nak kembalikan, yang kita nak semat dalam fikiran kita. Mungkin kita tak nak yang ada dalam fikiran kita hanyalah apabila kita melihat kejadian malapetaka bencana tsunami itu, perasaan kesian aja yang ada. Perasaan terperanjat sahaja yang ada. Perasaan takut sahaja yang ada. Tapi bila media tidak menyiarkannya lagi, TV dah tak paparkan lagi, akhbar dah tak tunjuk lagi, orang dah tak bercerita lagi, yang kita takut cerita itu, pengajaran itu hanya tinggal seketika tu
Itu yang kita tak nak. Biarlah apa yang berlaku walau seketika, walau sekejap bagi kita, walaupun ya hanya sehari, walaupun tak sampai sehari. Tapi yang nak kita kutip macam yang disebut oleh Raja tadi, ialah apakah hikmah di sebalik itu? Apa pengajaran kita nak? Tak nak hanya tinggal sedih je, ya tak? Tak nak hanya tinggal takut je. Tapi nanti bila dah tak nampak, kita cepat lupa. Mungkin hari ini pun perasaan simpati, perasaan kesian, perasaan bimbang dah makin pudar. Atau mungkin dah hilang dalam ingatan kita, dah hilang dalam benak hati kita. Ini yang kita tak nak. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang dulu-dulu ada mengatakan, di sebalik musibah ada rahmat. Apa rahmat yang kita nak cedok? Apa yang kita nak pelajari supaya tak tinggal kesian aja, tak tinggal simpati je, tak tinggal terperanjat aja, tapi banyak benda lain kita boleh bawa seumur hidup kita. Iaitulah antaranya, pertama, bila kita berhadapan dengan tsunami, dulu kita tak pernah kenal pun perkataan tsunami, ya Raja. Tak tahu pun. Ingat bahasa Jepun apa benda lah. Tetapi bila kita dapat malapetaka itu, bila kita lihat negara lain, terutamanya Aceh yang kita banyak memberi bantuan menghadapi tsunami misalnya, satu tengok, satu lihat, satu fikir, tersentak tak hati kita? Tersentuh tak hati kita? Terfikir tak kita? Apa sebenarnya ya Allah Subhanahu wa ta'ala nak tunjuk? Apa sebenarnya, di mana salah kita? Tuan-tuan, puan-puan, gerakkan hati, gerakkan fikiran kita. Apa sebenarnya nak tunjuk? Apa sebenarnya kesilapan kita? Di mana salah aku? Tak tengok ke orang lain. Apa yang telah aku lakukan misalnya. Kalau kita semua tengok dalam diri kita, kita boleh buat perubahan. Tapi kalau kita tengok pada orang lain, kita tak boleh ubah orang kecuali dia ubah dirinya sendiri. Maka dengan sebab itu, pertama yang perlu ada dalam diri kita ialah musibah yang berlaku itu adalah sayang Allah apabila Allah gegarkan sedikit hati kita supaya kita berfikir. Fikir tu kena ada, tuan-tuan dan puan. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadisnya, tafakkurus sa'ah khairun min ibadati sanatin. Berfikir satu saat lebih baik daripada kita beribadat 1 tahun yang kita tak fikir apa yang aku buat ni. Bila kita terfikir, bila kita tersentak, kita tak akan duk fikir je macam tu. Maka rentetan daripada itu, sebagai orang Islam, kita perlulah ingat, kita hendaklah menyesal atas apapun kesilapan yang kita lakukan. Tengok dalam diri sendiri, tak tengok orang. Tengok dalam diri sendiri, apakah sebenarnya silap kita? Dan daripada situ, hendaklah kita menyesal pertama. Kerana sesalan itu adalah sebahagian daripada taubat. An-nadmu taubatun, kata Rasulullah SAW. Kamu sesal, itu sebenarnya adalah detik permulaan kamu nak memperbaiki diri dengan bertaubat. Kemudiannya kita bertaubat, tuan-tuan. Aku ni kaya tapi aku tak keluar zakat. Anak keliling aku tak tanya pendidikannya ke? Aku tak tengok akhlaknya ke? Aku sombong dengan orang ke? Aku ada hasad dengan orang ke? Apalah. Dosa hati ke? Dosa dengan Allah ke? Dosa dengan orang ke? Dosa dengan pekerjaan kita ke? Apalah sahaja. Maka kita tengok. Bahkan apabila cakap tentang bertaubat, bila bercakap tentang menyesal, dia tak boleh tunggu-tunggu. Sebagaimana di dalam surah Ali Imran ayat 133, apabila Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, cepat. Maknanya bila terlintas, aku ada buat salah lah. Aku tak ambil berat lah aspek ni. Aku tak ambil berat persoalan iman. Aku tak ambil berat persoalan ibadat. Aku pentingkan dunia ke? Atau aku tak ambil berat keluarga ke? Aku anggap remeh ke? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat, dengan cepat kita beristighfar, dengan cepat kita bertaubat, dan dengan banyak, tidak menunggu-nunggu, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kita tak kawal langit dan bumi. Kita tak kawal siang dan malam. Kita tak kawal peredaran laut, ombak dan sebagainya.
Maka dengan sebab itu, sementara hati kita teringat dan terlintas, janganlah tunggu, alah tak kena kat batang hidung, rumah aku tak roboh, anak aku tak hilang, kita kat sini selamat. Bila tak kena kat batang hidung, kita relax aja, kita buat tak tahu je ya. Jangan begitu. Mudah-mudahan apa yang kita lihat, walau kita tak rasa, tetapi kita mengambil pengajaran yang besar. Kalau Allah sebut di dalam surah Al-Zalzalah dan banyak lagi surah dalam Al-Quran, Allah cerita di dalam Al-Quran tentang gegaran bumi. Kita rasa sikit aja. Orang yang di Aceh rasa sikit aja. Kalau Allah cerita tentang gegaran, Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Kita pun ingat balik, inilah yang Allah sebut antaranya di dalam Al-Quran. Kalau aku gegarkan bumi ini dengan sekuat-kuat gegaran dan keluarkan daripada bumi segala hasil mahsulnya. Lalu orang pun bertanya, macam kita tanya, apa benda ni? Apa ni? Apa dah berlaku ni? Maka kita tanya pada diri kita, apa yang telah kita lakukan, sejauh mana kekuatan kita, apa kelemahan kita. Itu perlu kita cek balik dan kita lihat, supaya jangan tuan-tuan, hati kita tak ambil kisah benda ni sebab tak berlaku kat kita. Akhirnya ini yang disebut dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Takut nanti hati dah mati, hati dah tertutup, telinga dah tak dengar, mata tak nampak apa pun, duduklah depan kita pun, sebab tak kena kat kita, kita tidak ambil pengajaran. Itu yang pertama. Yang keduanya, pengajaran yang besar sekali yang kita belajar daripada cerita itu. Walau nanti dia dah tak datang lagi, na'udzubillah, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah SWT. Tapi pengajaran yang besar yang kita ambil, walau tak kena pada kita tuan-tuan, ialah bagaimana kita menghargai apa yang ada di sekeliling kita. Kita lihat mereka yang ditimpa tsunami, hilang rumahnya, hilang nyawa. Rumah tak apa lagi boleh bina. Tak sampai sebulan dah dapat rumah baru. Tetapi apa yang tidak boleh diganti? Nyawa manusia tidak dapat diganti. Dan nyawa apa yang kita hilang ni? Nyawa orang-orang yang kita kasihi. Anak-anak kita pergi, mak pergi, abah pergi, saudara mara tak jumpa, hilang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat bagaimana orang meratapi kehilangan anak yang mati depan mata. 5 orang sekali pergi. Tuan-tuan, seorang pergi je cukuplah, depan mata. Dilihat diraup pula oleh ombak yang begitu besar. Terperanjat dalam keadaan tiba-tiba, tak bersedia apa-apa, tak sangka. Apa perasaan? Bayangkan. Kalau 5 ditarik, subhanallah, sedang kita tak mampu berbuat apa-apa dan hanya melihat. Sebab itu kalau digantikan dengan wang ringgit pun, apabila kita lihat sahabat kita di Kuala Muda, Kedah dan sebagainya, bila diberi bantuan, hilang nyawa, diganti dengan 20,000 seorang, 5 orang dapat 100,000. Apa dia kata? Kita membantu, ya kita bantu. Kita ulur, ya kita ulur. Tapi apa kata dia? Duit ini tidak dapat menggantikan anak-anak saya yang pergi. Itu menunjukkan tuan-tuan dan puan-puan, belajar daripada situ bahawa nilai anak itu tinggi. Terlalu tinggi, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Itulah perhiasan hidup di dunia dan perhiasan hidup dekat akhirat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, mungkin oleh kerana kita baru juga selesai daripada bulan Zulhijjah dengan Aidul Adha, Hari Raya Kurban, mungkin kita teringat bagaimana Nabi Ibrahim ketika dia mengeluarkan sedekah yang begitu banyak dengan menyembelih ternakan-ternakannya, beri makan kepada kaumnya begitu banyak sehingga ada riwayat yang mengatakan 1000 ekor kambing, 100 ekor lembu dan unta. Pada ketika itu kaumnya tercengang. Ibrahim, banyaknya kau bagi kami makan. Tapi apa kata Nabi Ibrahim yang kita harus belajar selama anak ada di keliling kita? Kata Nabi Ibrahim, kalau aku punya anak, aku akan korbankan lebih daripada ini.
Puan-puan, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apa yang kita belajar di situ? Kita belajar bahawa anak mengatasi harta kekayaan. Nabi Ibrahim nampak bahawa yang aku ada banyak ternakan ni. Kalau tidak ada zuriat yang mewarisinya, dia akan mati dan hilang begitu. Kalau kebaikan aku, rajin sedekah, rajin bantu, tidak kuturunkan kepada zuriatku, dia tidak akan berkembang nilai-nilai baik yang ada dalam batang tubuh kita. Maka kita kata nilai baik yang ada dalam badan kita, harta yang ada pada kita, tidak dapat kita gantikan kecuali dengan zuriat yang ada. Sebab itulah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Saffat ayat 100, tuan-tuan dan puan-puan. Kita imbau balik, kita ingat balik. Nabi menadah tangan dan berdoa kepada Allah di dalam surah Saffat ayat 100. Kita pun jadikan zikir. Jadikan doa yang rasa teringat anak aja baca. Lepas semayang baca. Sambil pergi kerja ingat anak aku balik petang ni tuition aku tak boleh ambil. Mudah-mudahan selamat dia baca. Teringat anak kat mana, kita dekat Kuala Lumpur, kita dekat Seremban, anak kita dekat Perlis, anak kita kat mana. Teringat dia, selain boleh kita hubung, doa kat dia. Macam Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu Taala, Rabbi habli minas salihin. Tuan-tuan, pinti aja. Boleh jadikan zikir kat mulut. Bila dah selalu baca, dia datang ingatan tu. Macam baca bismillah. Tengok balik surah Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Artinya, ya Allah, kurniakanlah aku anak di kalangan anak yang salih. Bukan kita dapat anak sahaja kerana nilai anak tinggi, tetapi nilai anak yang baik itu ialah anak yang salih. Maka di situ juga menyebabkan tuan-tuan, kita juga fikir, kalau anak itu nilainya tinggi, apa peranan kita? Abah, apa peranan Abah, Abah? Abah laksanakan tak peranan Abah sungguh-sungguh, Abah? Atau masa kita kat mana? Kita boleh duduk kat kedai kopi berjam-jam. Tapi nak tengok buku anak kita 5 minit pun minta maaf cakap, panas punggung. Tak sabar, tuan-tuan. Tadi kata anak nikmat. Tadi kata kalau anak aku tak ada, habislah nilai hidup aku hilang lah. Hai, macam nyawa aku terbang. Kalau dah 5 hilang, kau 1 hilang. Isteri hilang lagi. Tuan-tuan, habis apa peranan kita? Abah buat apa, Bah? Abah habiskan duit berpuluh-puluh ringgit, beratus-ratus sebulan untuk rokok, Bah. Buku anak RM10, RM20, Abah berkira, Bah. Tak bolehlah jadi macam tu. Takkan cakap kat mulut je. Kalau rokok beratus, kita boleh habis. Orang buat kempen pun tak pedulilah kempen. Banyaklah kita punya alasan. Anak, duit untuk pelajaran dia, buku dia datang bawa kertas, Abah, cikgu kata esok hari tu buka sekolah. Ni ada kedai buka jual buku. Abah pun tengok lah. Abah kata, biasalah sekolah kau. Kalau hari tu buka je, buku-buku ni semua pun jual lah, kata dia. Buku ni ada kat kedai buku. Hari-hari pun ada, tak payah tunggu hari tu buka sekolah. Yelah masalahnya hari-hari tak beli. Hari tu buka pun tak beli. Tengok pula RM19.90. Apalah mahal sangat buku kau ni. Orang ni nak naik haji cepat, apa kata dia? La ilaha illallah. Nampak lebih pun RM10 mahal, tuan-tuan. Tapi kalau kita beli VCD, tak maaf cakap, berjujut kat rumah tu, berderet tu. Tak cukup tempat susunnya tu. Bawah katil pun ada. Dalam kotak pun ada. Bawah laci dah penuh dah. Yang tak tengok 5 tahun lepas pun ada lagi. Kira yang berderet-deret tu, berapa ringgit satu? Kali kalau ada 10, kali kalau ada 20. Tak adalah Ustazah, kita beli yang murah aja. Yang cetak rompak, alah teruknya lah. Cetak rompak pula lagi tak senonoh. Sebab kan nak kemurah, tuan-tuan. Tapi buku, kat mana anak kita punya buku? Almari dah lah tak letak. Ya, ikut mana-mana aja buku dia. Kita kata anak tu nilainya tinggi. Nak ditinggikan anak dengan nilai apa? Nilai ilmu, nilai akhlak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Abah tunggak dalam keluarga, kerja-kerja. Tapi jangan lupa tengok anak. Kita kalau tuan-tuan, kalau yang kaki main pula, main golf ke, main tenis ke, main badminton ke, sebulan kalau tak nampak kayu golf, la ilaha illallah, aku rasa macam nak demam aja.
Tak dapat pegang batang tenis, rasa macam nak demam je, rasa macam sakit je. Isteri kata, awak tak payahlah pergi main golf, anak nak periksa ni. Duduk juga rumah tapi mata ngeling ke kayu golf aja. Nak keluarkan bini aku marah. Tuan-tuan, tapi kalau sebulan kita tak tengok, sehari dalam sebulan tak tengok buku anak, tak tengok Quran anak baca, tak ajak anak sembahyang berjamaah, tak demam tuan-tuan, tak sakit badan kita. Subhanallah, nilai balik. Tengok dalam diri sendiri, tak kata orang. Tengok balik yang kita kata anak aku, anak aku. Aku sayang apa aku buat. Mana budi kita kepada anak kita, mana tanggungjawab kita kepada anak kita. Bukan cerita abah aja, umi, mak, ibu. Apa peranan kita? Kita bekerja-kerja juga, anak letak kat mana?